otak dia Ahmad Aiman Hakimi. Okay. Okay, so untuk hari ni kita hanya akan fokus kepada nak habiskan untuk beam design. So the last step dalam beam design adalah deflection, which is sebenarnya dalam you punya syllabus, deflection checking ni terletak di the last subtopic dalam chapter 4, which is 4.5 lah selepas foundation. Okay, tetapi deflection ni sebenarnya, deflection checking ni kita akan lakukan untuk beam dan juga slab, which is dalam proses ataupun step untuk analisis beam design. So kita mesti buat deflection checking. So deflection checking ni adalah salah satu step dalam beam dan juga slab design. Okay, which is sebenarnya kalau diikutkan dalam Eurocode, selepas deflection dia akan ada cracking checking. Okay, ada cracking checking sebab dalam slab memang normally kita akan buat cracking checking. Okay, tetapi dalam you punya syllabus, okay, kita tak masukkan cracking checking lah. Okay, so untuk beam kita hanya the last step dia adalah deflection sahaja. Okay, boleh jelas? Jelas. Okay, so sebelum ni kita dah buat bending. Okay, kita dah buat bending reinforcement, kita dah buat shear reinforcement, and the last one is a deflection checking. Okay, so deflection ni sebenarnya, and saya tahu juga you pernah buat eksperimen, okay, mengenai deflection ni dalam engineering science. Okay, so di mana you akan check dia punya nama yang lain dia adalah deformation ataupun displacement. Okay, selain daripada deflection, so kita boleh call it as a displacement lah. Okay, displacement, which is you buat eksperimen ni di engineering science, dalam engineering science, which is you gunakan, tak silap saya, steel ruler lah. Okay, so steel ruler apabila you kenakan loading, so and of course steel ruler tersebut dia akan berlaku deformation ataupun displacement. So di sini you akan determine dia punya displacement lah. So dia punya simbol. So ini sama juga deflection. So beam and slab memang akan berlaku deflection, tapi dia ada limitation dia. Berapakah limitation yang dibenarkan dalam Eurocode? Sebab tu kita kena buat checking, which is kita nak check sama ada deflection of beam tersebut memenuhi kriteria ataupun tidak, which is kita kat sini kita akan checking. Okay, so sebab tu kat sini untuk control the deflection, dalam Eurocode dia ada berikan two alternative method lah. Okay, so the first one is a limiting span to depth ratio. Limiting span to depth ratio is span is L, okay, depth is effective depth iaitu D. So L over D lah, L over D ratio. So kat sini dia akan ada limitation. Okay, so Eurocode akan limitkan berapakah nilai L over D ratio. So di sini value tersebut dia according to clause 7.4.2 dalam Eurocode 2. Okay, so itu the first one is a L over D ratio. Itu limitation yang dibenarkan oleh Eurocode. Okay, and the second one is a calculation of actual deflection. Okay, so actual deflection means kita akan calculate for L over D actual. So L over D actual means berapakah dia punya span, berapakah dia punya effective depth. You divide L dengan span dengan effective depth tersebut dan dapat dia punya value. Okay, which is value-nya, which is ratio lah sebab dia tak ada unit. Okay, so kat sini L over D actual kita akan checking dia dengan limit value. Limit value yang mana? Limit yang dekat atas ni lah. Okay, so kat sini bermaksud ini adalah L over D allowable and the second one is L over D actual. So which is kita akan checking kedua-duanya. Okay, L over D allowable means
yang dibenarkan yang ada limit oleh Eurocode. L over D actual berdasarkan kepada spend dan juga effective depth oleh beam tersebut. So kat sini nak pastikan, okay, L over D actual mesti lebih kecil daripada L over D allowable yang dibenarkan. L over D actual mesti lebih kecil daripada L over D allowable. So barulah you punya deflection pass. Jika, okay, so jika L over D actual lebih besar daripada L over D allowable, so deflection is fail. Okay, so jika L over D actual lebih besar daripada L over D allowable, so deflection fail. Boleh jelas? Jelas. Boleh Puan. Okay. So dalam deflection ni kita nak checking dua ni lah. L over D allowable dan juga L over D actual. So macam mana nak dapatkan dia punya calculation? So yang actual ni memang kita boleh terus dapat nilai dia lah sebab span divide by effective depth. Tetapi yang allowable ni ada dia punya formula. Okay. So kita nak checking dekat sini. So kalau pass means tak ada masalah lah you punya dimension of beam, okay, sebab semuanya pass. Tetapi jika fail, okay, so jika fail, apa yang you perlu lakukan lah, okay. So jika realitinya lah, jika you dah bekerja, so jika you punya deflection fail, so kat sini solution dia, you kena increase dimension of beam lah. Dimension of beam. Okay, so apa dimension of beam? Normally lah, kalau bila deflection ni fail, dimension bahagian mana yang kita akan increasekan. So dimension is kita ada B and H. So kalau untuk bila berlaku deflection fail, kita akan increasekan value of H. Okay, kita kena increasekan value of H. So manakah value of H? Okay, so kita akan ada B dengan H. So sini B and H. So jika ni punya nilai H adalah 500 sebelum ni lah. Okay, 500 mm. And then you dapati deflection fail. So bila deflection fail, so you kena increasekan nilai H. So daripada 500, kita akan increasekan dia kepada mungkin 550 mm. Then you kena recalculate daripada bending reinforcement, shear reinforcement and semula. So itu berkaitan dengan ya. Clause tu dia ada table Clause ni dia based on statement lah. Kalau clause ni statement. So macam sebab you tak pernah tengok Eurocode kan. Okay. So kalau Eurocode ni dikeluarkan okay, kalau untuk beam contohnya lah, saya pun sebab saya tak familiar dengan Eurocode, saya British Standard ni saya familiar, tapi kalau Eurocode saya belum familiar kan. Okay, so nanti saya akan cuba check balik. Okay, so biasa okay, kalau dia kata okay, chapter 7 ni berkaitan dengan apa? Kalau berkaitan dengan beam, okay, chapter 7 berkaitan dengan beam. Okay, so bila masuk 7.4 baru berkaitan dengan deflection contohnya. Okay, so di bawah chapter ataupun subtopik 7.4 tu adalah berkaitan dengan deflection. So yang berkaitan dengan limiting ataupun L over D allowable ini adalah di bawah sub point 7.4.2. Boleh jelas? Itu dikatakan clause. Sorry. Ya, dia sama macam ya. Tadi saya hilang koneksi, tak dengar langsung. Minta maaf. Ya. Okay, tak boleh apa. So tapi kamu start dengar daripada mana? Masa cikgu nak mula explain clause tu. Yang clause. Oh, maksudnya saya dah masuk pada L over D allowable lah. Dah masuk pada L over D actual lah. Tu dah masuk. Masa explain clause tiba saya hilang connection. Okay, tak apa. So kat sini nak mention lah untuk kita control deflection. Okay, nak control value of deflection tersebut. Sebab kita nak tahu dalam analysis, dalam beam design,
Okay, so kita perlu checking for deflection untuk beam dan juga slab lah. So sekarang kita memang dalam topik beam. So untuk beam dia ada, so kita nak control daripada deflection itu, make sure dia mengikut kriteria lah, mengikut standard dan juga tidak melebihi apa yang telah ditetapkan oleh Eurocode. So dalam Eurocode dia akan refer ini clause inilah 7.4.2 dan juga 7.4.3. So di mana 7.4.2 ni dia refer kepada L over D allowable. So berapakah limitation yang diberikan oleh Eurocode. Okay, so untuk 7.4.3 ni adalah L over D actual. Actual means the real you punya beam dimension lah. Berapa dia punya span divide by berapa dia punya effective depth. Okay, boleh jelas? Boleh. Okay. So, next is, kita dah tahu dia punya apa yang kita nak kira, okay, berkaitan dengan deflection. Apa yang kita nak tahu, which is kita nak tahu dua. Okay, so kita nak tahu L over D actual dan juga L over D allowable. Okay, so di mana L over D actual ni, formula dia hanyalah span divide by effective depth. Okay, untuk actual kita tahu span divide by effective depth. Tetapi untuk allowable ini, dia ada dia punya formula. Formula yang diberikan oleh Eurocode. Okay, so di sini kita nak lihat formula tersebut lah. Okay, so iaitu L over D. Okay. Okay, ya. Ya. Panjangnya formula. Panjangnya formula, jangan risau. Okay. This is memang formula dia. Okay. So the equation to calculate the basic span over effective depth ratio. So ini dia punya formula equation dia lah. So dia ada dua. Kenapa ada dua? Tapi kita nak checking sahaja. So before kita nak tahu, kita ada dua equation kat sini. Equation pertama dan juga equation yang kedua. Okay, kita nak guna yang mana? So kat sini dia kena tahulah berapakah nilai rho dan juga nilai rho naught. Okay, so bila kita dah dapat nilai rho dan juga rho naught, baru kita tahu kita nak guna equation yang pertama ataupun equation yang kedua. Okay, boleh jelas? Okay, so kat sini L over D nilai L over D. Okay, so L over D adalah limiting span over effective depth lah. Okay, so di mana K ini adalah factor. Okay, K adalah factor. So factor tu apa? Factor to take into account the different in structural system. So factor ni depends kepada you punya type of support. Okay, so jika you punya beam is a simply supported, so kita refer table. So mana table yang kita nak refer? This table. Okay, this table is basic span over effective depth ratio. Okay, so di mana table ini dia menunjukkan nilai K. Okay, so nilai K. So you nak tahu yang manakah you punya nilai K. Okay, so you punya structure system is simply supported beam. Okay, jika simply supported beam nilai K is 1.0. Jika 1 and 2 way simply supported slab pun nilai K ni adalah 1.0. So yang mudahnya bila kita tahu dia adalah simply supported, so nilai K ni adalah 1.0. But jika continuous, nilai K nya berbeza lah. Okay, boleh jelas? K tu apa cikgu? Factor. Okay. Yes, just factor. Factor apa? Factor untuk basic, basic untuk span over effective depth ratio. Dia adalah factor dia. Okay, so ini formula dia. So dalam formula ni ada nilai K. So nilai K adalah factor. So factor tu apa? So factor tu bergantung kepada you punya structural system. Apa maksud structural system? Which is you punya type of support lah. Okay, so beam normally untuk you punya syllabus memang gunakan semuanya simply supported. So nilai K is 1.0 lah. Okay, boleh jelas nilai K? Okay, jangan confuse lagi nak cari yang lain. Okay, 1.3 continuous tak ada. Sebab simply supported semua nilai K is 1.0. Okay, so next is nilai rho naught. Okay, rho naught. So rho naught adalah reference reinforcement ratio. Okay, reference reinforcement ratio. So nilai untuk rho naught adalah, sebab dia nilai dia macam reference mean untuk you punya satu nilai rujukan. So rho naught tu mesti kena kira. Okay. So untuk rho naught dia bergantung kepada nilai FCK. Okay, iaitu square root FCK times 10 power of negative 3. So dia seolah-olah FCK ni bahagi dengan 1000.
punca kuasa 2 FCK bahagi 1000. Sebab tu letak 10 kuasa negatif 3. Okey, boleh jelas? Boleh ya? Ya, referensi formula. Okey, so row note. Kita tahu row note formulanya adalah square root FCK darab dengan 10 kuasa negatif 3. 10 kuasa negatif 3 bermaksud sama dengan bahagi 1000 lah. Okey, boleh? Okey, boleh. Okey, so next nilai row. Okey, nilai row formulanya adalah 100 AS required divide BD. So di mana row ini adalah tension reinforcement. So biasanya lah. Okay, ini memang untuk single reinforce. Kenapa single reinforce? Means you are Allah. Okay, means okay you punya beam tersebut okay you hanya design untuk tension reinforcement sahaja. Okay, tension reinforcement. Okay, so ini yang biasanya equation pertama ni memang untuk tension lah. Tetapi kadang-kadang ada je certain case even you ada tension reinforcement tetapi you kena guna equation yang kedua. Ada juga case macam tu. Okay, tetapi but normally lah untuk equation pertama ni singly reinforced. Di mana you hanya design untuk tension reinforcement. Okay, so untuk dapatkan rho, formulanya adalah 100 AS divide by BD. Okay, so di mana di sini ada juga rho prime. So di mana rho prime adalah compression reinforcement. Compression reinforcement means dia ada nilai, dia ada compression, still lah compression reinforcement. So ini untuk compression. Okay, boleh jelas? Dan normally untuk equation yang kedua ni dia adalah doubly reinforced. Okay, ada soalan? Boleh jelas sampai di sini? Okey Puan. Okay, so di sini kita nak cari nilai L over D allowable. Okay, so first before kita nak dapat L over D allowable, so ini dia punya formula. So kita nak tahu kita guna equation yang pertama ataupun equation yang kedua. Kita perlu tahu nilai rho dan juga rho note serta rho prime jika ada nilai rho prime lah. Okay, so jika rho lebih kecil and equals to rho note, baru kita tahu kita akan guna equation yang pertama. But jika rho lebih besar daripada rho note, kita kena guna equation yang kedua. Okay, boleh jelas? Yang mana kita nak tahu equation yang kita akan gunakan, kita hanya akan gunakan salah satu sahaja. Okay, so dah dapat? Boleh? Ya, boleh. Okay. So, next is okay, L over D allowable tadi. Okay, so ini adalah L over D allowable. Okay. Tetapi belum settle lagi lah nak dapatkan L over D allowable. Kita ada L over D ratio. So ini ratio yang kita dapat, kita kira. But kita kena ada darabkan dengan modification factor. Okay, modification factor. Kenapa ada modification factor? Okay, so kat sini modification factor, ya. Sorry, kita nak dapatkan L over D actual Sorry? Kita dapatkan modification factor, dia dapatkan L over D actual. Tak, sekarang kita nak cari L over D allowable. Oh, okay. Okay, boleh jelas? Saya tak guna lagi L over D actual. Actual tadi, actual punya formula lah. Okay, so nak dapatkan L over D allowable means L over D ratio based on this formula. Okay, nilai. So saya letak kat sini L over D ratio. Kena darabkan dengan modification factor. Sebab dia belum settle lagi dekat sini untuk allowable. So apakah modification factor? Okay, so ini adalah modification factor di mana dia ada 3 case. Okay, pertama, kedua dan ketiga. Okay, so basic ratio are modified in particular cases as follows. Okay, so masuk kat sini L over D ratio tadi yang kita dapat based on formula tadi, dia kena darabkan dengan modification factor disebabkan oleh this condition lah. Jika berlaku, baru dia kena guna darabkan dengan modification factor. Jika tak berlaku, tak perlulah darab dengan modification factor.
Itu saja solution dia. Okay, so di sini condition yang pertama untuk flange section, okay, di mana ratio of the flange width to the wet width exceed 3, the value should be multiplied by 0.8. So ini hanya untuk condition yang pertama ni hanya untuk yang T section dan juga T beam dan juga L beam. Okay, kenapa T beam dan juga L beam? Sebab dia ada flange section. Okay, untuk rectangular kita tak ada flange section. So you boleh abaikan dulu yang pertama ni sebab you hanya design untuk rectangular section. Boleh jelas? Rectangular section. So rectangular section tak ada flange section. Jelas? Jelas. Okay, so kita pergi ke condition yang kedua. Condition yang kedua dikatakan untuk beam dan juga slab other than flat slab with span exceeding 7 meters. Okay, jika dia punya span melebihi 7 meter, okay, which support partition liable to be damaged by excessive deflection, the value should be multiplied by 7 divided by span. So jika, okay, span tersebut, okay, span tersebut dia lebih daripada 7 meter, okay. So you kena darabkan dengan modification factor di mana nilai span tersebut, contohnya you punya span 8 meter, dia kena divide by 7 meter. So kena dapatkan inilah modification factor dia. Okay. So kena darabkan dengan ada factor yang baru. Tetapi jika you punya span kurang daripada 7 meter, okay miss, tak perlulah nak darabkan dengan modification factor. Sebab 7 bahagi 7, contohnya lah 7 meter, so dia dapat 1 kan. So jika kurang daripada 7 meter, so tak perlu nak darabkan dengan modification factor untuk span. Okay, so yang ketiga, dia ada modification factor untuk steel. So yang ketiga ni modification factor untuk steel. Okay, so di mana dia perlu darabkan dengan dapatkan nilai AS provide divide by AS required. Which is nilai ni mesti kurang daripada 1.5. Jika lebih daripada 1.5, kena guna 1.5. Okay, so bermaksudnya di sini, okay, L over D allowable equals to L over D ratio, based on equation di sini, kena darabkan dengan modification factor untuk span, okay, dan juga kena darabkan dengan modification factor untuk steel. Okay, untuk steel. Jika tak ada span ni, jika dia kurang daripada 7 meter, span tu kurang daripada 7 meter, tak adalah modification factor untuk span ni. Okay, tetapi jika dia lebih daripada 7 meter, baru dia ada modification factor untuk span. Okay, boleh jelas? Baru kita akan dapat nilai L over D allowable dekat sini. Selepas didarabkan L over D ratio, didarabkan dengan modification factor. Okay, boleh jelas? Jelas. Jelas. Okay, so kita akan tengok pada example. So bila you tengok example, baru you nampak lah. Okay, boleh? Boleh. Okay. Kita pergi pada example. So this is example dalam you punya modul. Okay, so kita refer kepada soalannya. So diberi di sini, lihat. Okay, span. Okay, span beam is 8 meter. Okay, 8 meter. Which is dia beri dimension beam size B and D lah. Dia tak beri H. Okay, so dia beri B and D. So B is 250 mm, D is 550 mm. Okay, so di sini tertinggal FYK. FYK is 500 Newton per millimeter. Okay, FCK is 25. Okay, so nanti saya check. Saya rasa FCK dia guna 25 ke 30, nanti kita check. Okay, and tension steel. Okay, tension steel. So tension steel di bahagian bawah ni. Kenapa saya terbalik ni? 2H12. So sepatutnya 2H12 ni untuk compression. Okay, 6H20 ni untuk tension. Okay.
Okay, so untuk tension steel, so dapat AS required is 1663 mm square. So they provide 1885 mm square, which is 6H20 lah. Okay, and compression steel is AS required ya 200 mm square. AS prime provide is 226 mm square, which is they provide 2H12. Okay, so kat sini 2H12. So kat sini betulkah dia gunakan nilai 6H20? Okay, 6H20 1885. Okay, so ini 6H20. Okay, so kat bawah ni okay, 2H12 6H20. Okay. So soalannya so sebenarnya 6 lah, dia tak tinggal 2 tu. Okay. FYK 500 Newton per millimeter square. So soalannya minta check the deflection of beams sahajalah. So kita pergi soal direct kepada untuk checking for deflection. Sebab dia dah cari dah dia punya AS required ni. Okay, dan juga AS prime required. Okay. So the first step dia. Okay. So kita nak tahu kat sini apa sebenarnya untuk deflection. Kalau deflection kita nak cari L over D. Okay. Actual yang kita nak checking sebenarnya lah dengan nak pastikan dia lebih kecil daripada L over D allowable. Okay. So tak apa. L over D actual ni kita tinggal yang last sekali lah. Okay. Sebab kita nak checking. So sebab dia pun formula dia simple. Span divide by D sahaja. So kita tinggal di last kali. So kita akan cari yang ini dahulu, iaitu kita nak cari L over D allowable. So nak cari L over D allowable, kita kena cari L over D ratio times dengan modification factor. Okay. So apa-apa faktor yang berkaitan lah. Okay. So the first one kita nak cari adalah L over D ratio. So L over D ratio kita nak tahu kita nak guna formula yang mana, equation yang pertama ataupun equation yang kedua. So kita kena cari nilai rho node dan juga rho prime. Okay, so kita kena cari 3 nilai ni dahulu. Rho node dan juga rho prime. Sebab kita nak tahu kita guna equation yang pertama ataupun equation yang kedua. Okay, so di sini kita nak tengok the first is kita akan cari adalah rho, iaitu untuk tension reinforcement. So di mana AS requirednya adalah 1663. Okay, B is 250, D is 550. So dapat tak nilai rho is 0.012? Yep. Okay, yeah. Dapat tak nilai rho is 0.012? Dapat. Okay, sama. Okay. So, make sure sama dapat. Semua dapat 0.012. And next, you calculate for rho node. Iaitu square root FCK times 10 power of negative 3. So, dia tinggal kat sini negative. Okay. Times 10 power of negative 3. Negative 3 itu positive 3. Ya, negatif. Dia tertinggal. Formula dia memang negatif. Dia kena bahagi dengan 1000. Sebab punca kuasa 2 25 is 5 kan? Okay. Punca kuasa 2 25 adalah 5. So 5 bahagi 1000. So you akan dapat 0.005. Betul? Betul. Okay, semua dapat ini jelas? Alright. Okay. So kita dah dapat rho dan juga rho node. Next kita nak kira untuk rho prime. Rho prime ni bila ada prime ni memang dia akan refer kepada compression. Okay. Bila ada prime ni memang dia akan refer kepada compression. So AS prime required, okay, is 200 divide by 200 times 250 times 550. So you dapat tak 0.001? Dapat. Okay, so dapat 0.001. Okay, so kita checking kat sini, kita lihat kita ni punya nilai rho lebih besar daripada rho node. Rho lebih besar daripada rho node.
0.012 lebih besar daripada 0.005. So means kita kena guna equation yang kedua. Okay. Kena guna equation yang kedua sebab row lebih besar daripada row node. Okay, jelas di sini? Jelas. Okay. So, nilai K, kita tahu nilai K is 1.0. Sebab apa 1.0? Simply supported beam. Okay. Jika ditanya kenapa K 1.0? Sebab simply supported beam. Refer to table 5 tadi. So, you lihat simply supported beam, nilai K is 1.0. Okay, jelas? Jelas. Okay. So, kita masukkan semua nilai FCK, nilai row node, nilai row prime ke dalam formula tersebut. Okay. Sebab nilai yang you akan dapat nanti tak sama dengan apa yang dikira di dalam ni. So, saya minta you kira. Okay. So, L over D equals to K is 1.0. Okay. Times, okay, 11 plus, okay, 1.5. FCK is 25 square root. Row node is 0.005 divided by row minus 0.01 to 0.001 row prime kan. Okay, so dah saya ingat lah. Okay, so you akan tambah dengan, okay, saya tambah 1 bahagi 12, 25 square root. Okay, row prime is 0.001 divided by row is 0.012. Okay. So you kira satu per satu. So nanti you akan dapat tak 11 tambah berapa? Okay. Sebab takkan sama jawapan dia 3.52 tu you takkan dapat 3.52 dan 0.22 pun you takkan dapat 0.22. Okay. Berapa nilai yang kamu perolehi? 5/12. 5/12. Mana? Untuk 1/2, 1/12 kali 20 kali 5. Ya. Oh, sebab dia ada punca kuasa 2. Saya tertinggal dekat situ. Okay, so ini ada punca kuasa 2. Okay. Okay, so yang kedua tu you dapat berapa? 3 point berapa? Yang kedua dapat 5/12. So, sekejap mat. Okay. Dapat 0.4166. 0.4166. Ya, are you sure? Yang kedua ke yang ketiga? Yang ini sebab dia akan ada yang kedua ini. Okay, di sini yang ketiga. Oh, okay, sekejap mat. So, semua dapat 3.52 ke? Saya dapat 3.409. Okay, 3.409. Yes. Okay, the last one you dapat berapa? Okay, so yang last kali ni dapat berapa? Okay, 0.12. Okay, so berapakah total dia?
14.529. Okey. Betul, semua dapatnya sama 14.529. Okey. 8 puan. Okey, dapat. Okey, so jawapan dekat sini sebenarnya memang totally wrong lah kan. Okey, so kita dapat 14.529. So kita baru dapat nilai L over D ratio dia lah 14.529. So ada tak dia perlu darabkan dengan modification factor? So kita kena check lah modification factor dia. Ada tak ataupun tidak. Okey, so kita tahu ada 3 condition tadi untuk modification factor. Yang pertama tu flange section. So and of course tak ada flange section sebab kita bukan T-beam ataupun L-beam. So now kita pergi kepada condition yang kedua iaitu modification factor untuk span. Okay. So span untuk beam di sini dia beri 8 meter. So kita tahu 8 meter dia lebih daripada 7 meter. So apabila dia lebih daripada 7 meter kita akan ada modification factor untuk span. Okay. So kat sini kita tulis 14.529. Okay. So modification factor untuk span sebab dia lebih besar daripada 7 meter. So 7 akan divide by 8. Okay, 7 akan divide by 8. So sebab you punya span is 8 meter. So kita dapat bukan 0. 8 bagi 7 Bukan 8 bagi 7. 7 bagi 8. Okay. Okay, so 7 bagi 8. So kita dapat 0.88. Okay, 0.88. Okay, so itu 0.88 adalah modification factor untuk span. So next kita akan cari modification factor untuk steel. Okay, so di mana modification factor untuk steel adalah AS provide divide by AS required. So kita tengok dekat bahagian tension lah. Okay, so AS provide is 1885. Okay, so AS required is 1663. So bila kita divide kita dapat 1.13. Dapat tak 1.13? Okay, dapat 1.13. Dapat semua 1.13? Dapat. Okay, so bila dapat 1.13 you checking lah dengan 1.5 sebab dia punya limit is 1.5. So bila dia lebih kecil daripada 1.5 means nilai ni boleh diguna pakai lah, acceptable. Jika dia lebih besar, so barulah you kena guna 1.5. Okay, boleh jelas? Boleh puan. Okay. Wait, jap. Kalau dia dapat 1.7, kita kena guna 1.5. Yes, sebab dia punya limit hanyalah 1.5 sahaja. Okay. Next, so kita dah dapat modification factor, so baru kita akan darabkan ketiga-tiganya. Ratio dia 14.529 darabkan dengan modification factor untuk span 0.88, darabkan dengan modification factor untuk steel 1.13, so berapa nilai yang diperolehi? So berapa? 14.45. 14.45. Okay. So kita dapat 14.45. Okay, so ini adalah L over D allowable. Okay, 14.45. So sekarang kita nak cari L over D actual. Okay, so ini adalah L over D actual. So di mana span divide by D. Span is 8,000 which is 8 meter. Okay, divide by effective depth is 550. So dia dapat 14.5. Okay, 14.5. Dia lebih besar ke lebih kecil ni? So jika diikutkan dia lebih besar sebab dia dapat kat sini untuk L over D allowable is 14.45 lah. So kat sini bila kita ikutkan dia lebih besar daripada allowable. Okay, so bila L over D sebenarnya dia fail lah. Okay, bila L over D actual lebih besar daripada L over D allowable, so kita katakan dia punya deflection is fail lah. Okay, so bila deflection fail, jika realitinya, bila you bekerja memang you kena redesign. Redesign means daripada bending kan, you kena kira semula. Dan solutionnya apa? So you kat sini you kena
note ataupun mention lah, state apakah dia punya solution. So you kena increase the dimension ataupun the height of beam. Increase the height of beam. Biasanya lah kalau deflection fail memang kita kena increase height of beam. Okay, boleh jelas. Cikgu, Ya? boleh Ya? bagi diagram soalan tak? Ni. Boleh tak kalau satu tu dia steel, satu tu bukan steel? Kedua-dua kena steel. Macam mana? Di mana bukan steel? Sebab ada tension steel and ada compression steel, right? Yes. So, Ya. kalau satu tu bukan steel, nanti dia akan masih guna the factor untuk steel ke? Sebab kita memang akan provide steel. Kita punya sekarang ni adalah reinforced concrete kan. So maksudnya concrete kita memang kita akan provide steel. So yes, jika you okay, so di sini soalan ini contoh soalan ni dia adalah doubly. Dia adalah doubly reinforced beam. Apa maksud doubly? So di mana apabila doubly dia ada dua. Dia ada compression steel dan dia juga ada tension steel. Okay? Itu maksud doubly. Tetapi jika you punya case adalah singly, means yes, you ada tension saja. So ini untuk singly reinforced beam. Okay, untuk singly means you ada tension saja. So memang akan ada steel lah. So ini you punya steel, you punya reinforcement. So modification factor untuk steel tu mesti ada. Okay? So kita tak ambil yang compress lah kalau untuk yang singly. Sorry, Isan? Untuk modification factor yang singly punya gas bawah je lah yang tension lah. Ya. Kita tak ada. Tak ada. Sebab kenapa dia ada modification factor steel ni? Steel ni walaupun dia ada compression tapi dia tetap ambil tension. Sebab apa? Nilai tension ni paling besar. Normally compression punya steel reinforcement yang kita provide ni biasanya dia lebih kecil daripada tension. Tension lebih banyak daripada compression. Okay, boleh jelas? Boleh. Okay. So ini solution untuk deflection. Okay. So next saya akan berikan soalan untuk the full means full calculation lah. You kena determine bending and after bending you kena determine shear and after shear you kena determine deflection. So dalam satu soalan. Okay, dalam satu beam, so you kena kira semua sekali. So baru complete beam design. Okay, boleh jelas? Boleh. Sebelum tu steel tu kita memang akan ambil tension Sorry, Isan tak jelas. Modification untuk factor yang steel punya. Yang steel punya? Kita akan ambil tension. Memang kita akan ambil tension. Even though compress ada, kita tak ambil tension. Yes, walaupun ada compression tapi dia nak ambil tension juga. Sebab dia punya formula adalah AS provide, bukan AS prime. Okay, kalau AS prime tu baru kepada compression. Kalau AS prime ni baru dia refer kepada compression. Okay. Dah ada terpadam dah. Okay. Okay, boleh jelas? Iden? Sebelum kita masuk untuk semua, boleh ambil 5 minute break tak? Nak rest mind dulu. Okay, boleh. Okay, so before that boleh tak kita just nak tengok je you punya solution yang sebelum ni. Bending untuk self-assessment, ada 2 soalan bending dan 1 soalan shear. Ada problem tak? Saya nak tanya je berkaitan dengan bending. Yang shear ada problem, dah lupa lah. Okay. So bending hopefully tak ada masalah lah. Okay, shear sahaja. So next kita akan sampai untuk yang masukkan building next tu. Yang masukkan apa? Untuk cari nilai dia punya degree tu. Okay. Okay, tak pusingkan. Nanti saya nak pergi pada tersebut. Okay. So kita take 5 sekejap. Okay, so which is you nak rest your mind. Okay, sebab baru habis deflation. Okay, maybe. Okay, so sebelum saya pergi pada soalan yang full.
Yang lain ada soalan? InsyaAllah tak ada Puan. Okay. Okay, so ni self-assessment yang sebelum ni. Okay. Ada yang dah buat? Kita just check dia punya jawapan je. You dapat berapa dia punya AS? AS dapat 847.60. Okay, sama ke? Hai, saya dapat 794.88. Okay, 796. 794 saya dapat. 794. Okay, 794. Ihsan dapat 800 lebih. 847.6. 847. 796. Okay, 796. Asal semua dekat dengan Faiz eh. Yang lain? Ada lagi Stand out. Home run. Okay, siapa lagi? Dapat jawapan yang selain daripada 3 ni. Ada lagi dapat jawapan lain selain daripada 3 jawapan ni? Tak ada dah? Okay, so 3 je jawapan dia. Okay, so jawapan yang sebetulnya 796 lah. Aduh. Okay, 796. Okay, 794 dengan 796 ni mungkin berbezanya mungkin sebab perpuluhan kot. Tapi sepatutnya dia tak adalah lari jauh sangat kan. Okay. Tapi boleh checking semula lah. Okay, sebab 794 dengan 796 ni dah tak jauh. Tapi nak pastikan you. Okay. So you provide maybe 3H20. Betul? Ambil 3H20. AS provide dia adalah 943. 943. Yes. Okay. So boleh checking semula Ihsan nanti. Check mana you punya silap. Which is you kena check dia punya W, nilai M, nilai K, nilai Z dan baru cari nilai AS. So itu dia punya step lah. Step dia mesti tahu W, design action. And after design action you akan dapat moment maximum. After moment maximum you akan cari nilai K, nilai Z dan juga AS. Okay. Yang lain? Ada soalan? Bending reinforcement? Okay. And the next question is, this question. Sama dia. So, berapakah nilai AS? 815.72. Okay, yang ni betul Ihsan. Alhamdulillah. Okay, so means sama juga lah. Boleh provide 3H20 kan? Okay. Senang sebab dah ada nilai. Yes, sebab dah ada bending moment. Satu tu awal. Okay, so yang lain dapat semua nilai ni, AS dia? Ambil 3H20 kan? Saya ambil 2H25 tak boleh pun? 2H25 berapa nilainya? Entah, tengok table. Tengok table. Berapa nilai 2H25? H25 982. Puan, saya punya dilari sikit. 815.2828. Boleh. Boleh Boleh. Okay. Tak boleh. Mungkin berpuluhan lah. Okay. Hati je Puan. Okay. So yang lain semua boleh. So at least you boleh nilai ni, jawapan ni untuk AS ni. So as a guide lah. So yang penting kat sini sebab untuk cari area of reinforcement, you penting moment dekat sini dah diberi. Okay, maximum moment dah diberi. So you akan terus cari tak ada W. You akan terus cari nilai K, nilai Z dan juga AS. Okay, itu dia punya step lah. Okay. Boleh?
Segera ni 2H25 982. 982. Sebenarnya dia still besar juga, tak ada masalah. Dia still besar. Okay. Boleh? So kita nak tengok, saya nak pergi kepada share boleh? Kita just nak checking jawapan untuk share yang lain. Boleh Puan. Boleh Amar. Share bincang boleh tak Puan? Amar. Siapa lagi? Amirul Anwar ada? Nama yang jarang disebut ni. Ada. Okay. You buat tak? Buat. Okay, Zulfadli. Ya, Zulfadli Puan. ada? Ada? You buat? Yang mana, Puan? Yang ni? Yang saya tengah tunjuk ni dalam slide ni. Oh, yang nombor 2 ni, Puan. Yes, ya. Belum buat lagi, Puan. Okay. So make sure you buat. So dah jawapan dah ada. So jawapan tu sebagai guide kamu lah. Hopefully Okay, kamu Puan. boleh buat. Okay. So siapa lagi? Aiman Hakim. Aiman Hakim. Okay, tak ada answer. Okay, tak apa. Mungkin coverage. Okay, so kita pergi kepada share. Okay, saya pun tengok share kat mana ya. Share. Ini kot. Reflection, share, share. Oh, ini. Okay. So ini share. Okay, cuma mungkin ada yang confuse ke kat sini BNH. So sini adalah BND. Sebab dia tak boleh nilai, tak boleh nak cari nilai apa, nilai D di sini sebab dia tak beri sinom, diameter kan. So kita assume, so ini adalah D lah, 450 itu adalah D. Boleh? Boleh, no problem. Boleh Puan. Sepatutnya tak dapat jawapan. Okay. Aku dekat situ. Tak tahu. Oh. Okay, sebab patutnya boleh tanya. Okay, sebab saya pun tak perasan juga ni. Okay, sebab bila saya calculate memang saya gunakan nilai D dekat sini. So sebab dia kalau tak beri nilai D, dia sepatutnya beri sinom, diameter link, diameter bar. Cuma kat sini dia berilah diameter bar tu 25 kan. Tapi kat sini agak ni. So kita assume nilai ini adalah 450, ini adalah nilai D. So lepas nilai B and D, so kita akan terus proceed lah. So kat sini you nak cari, sebab dia beri nilai design load, so kita akan cari nilai shear force maximum iaitu VED lah. Okay, so dia beri W. Okay, so kita akan terus cari nilai VED iaitu shear force design ataupun shear force maximum. So boleh dapat di sini shear force maximum is 380 kilonewton. Dapat? Semua dapat? VED 380. Okay, so berapa nilai VRD max? Okay, untuk theta 22 degrees, VRD max ni dapat 313.8 kilonewton. Untuk theta 45 degree, VRD max ni 456 kilonewton. Dapat sama? Atas tu kena perpuluhan lah buat. Tak perpuluhan pun tak apa. Kalau you nak letak 314 pun tak ada masalah. Okay, dapat? Dapat. Okay. So, siapa yang belum dapat? Yang perempuan semua dapat? Ke ataupun jika you rasa you belum sempat buat, at least you salin lah jawapan ni. At least ni sebagai guide. Okay. So, and then nanti saya juga akan berikan the full calculation, okay, untuk beam ni lah. Daripada bending, shear dan juga deflection. Saya akan bagi dia punya full calculation lah. Okay, dalam bentuk PDF nanti. Okay. Okay, cuma yang ini
you kena dah cari dia punya jawapan lah. So saya dah bagi jawapan 314, okay, kilonewton 456. So jika you belum buat, at least you talin jawapan dan nanti you boleh checking dengan jawapan yang diberi. Boleh? Boleh. Okay. Okay, so kat sini bila kita dah dapat, okay, untuk VRD max theta 45 degree dapat 456. Betul. Betul. Okay. So bila kita dah tahu nilai dapat. Okay, so bila kita tahu nilai VRD max untuk theta 20 degrees dan juga 45 degrees. Okay, so kita tahu dia terletak dalam condition yang mana, dalam case yang mana lah. Okay, so bila kita letak dia dalam keadaan macam ni. Okay, so VED lebih besar daripada VRD max theta 22 degrees dan dia lebih kecil daripada VRD max theta 45 degrees. Dia berada di tengah-tengah. So bila dia berada di tengah-tengah, so dia terletak dalam kes yang ketiga lah. Itu yang refer daripada saya punya slide yang sebelum ni lah. Okay, so dalam slide tersebut, so mention dia adalah kes yang ketiga. So mana kes yang ketiga ni? Okay, okay, so letak kes yang ketiga kat sini. Okay, so di mana VED lebih besar daripada VRD max theta 22 degrees, lebih kecil daripada VRD max theta 45 degrees. So bila terletak kes yang ketiga, so kita kena calculate nilai theta yang baru. Bila dia terletak dalam kes yang ketiga, di mana kita kena cari nilai theta yang baru. So inilah formula theta yang baru. 0.5 arcsin VED divide by 0.18 BD FCK 1 minus FCK divide by 250. Okay, so berapakah nilai theta yang you perolehi jika yang dah buat, yang dah kira? Berapakah nilai theta yang kamu perolehi? (28.3 degree). Yes, 28.3 degree. Okay. So kita dapat nilai theta tadi. Okay. 28.3 degree. So kat sini jika nak memudahkan, you boleh je terus nak cari nilai tangent 28.3 degree berapa nilai dia dan you akan cari cotangent 28.3 degree berapa nilai dia. Tak kisah mana-mana yang you rasa lebih mudah lah. Tak nak cari pun, nak masukkan nilai tu ke dalam formula tak ada masalah. Okay, so selepas dapat nilai theta, so kita akan gunakan nilai formula ini untuk cari link. Okay, nak cari area of reinforcement untuk link dan juga spacing untuk link. So kita akan masukkan nilai VED divide by 0.7x FYK D cotangent theta. Cotangent theta means cotangent 28.3. Sebab theta yang barulah. Okay. Boleh dapat. So berapakah nilai ASW over S yang you perolehi setelah masukkan nilai theta 28.3 degrees. Okay. So berapakah nilai ASW over S? Sama tak? Dapat 1.164? Saya dapat 1.166. 1.166. Okay, so you gunakan cotangent theta ni 28.3 degrees. Okay, ada lagi yang lain? Dapat berapa? Nak kena buat formula kan. Ihsan dapat berapa? Saya start kat atas lagi. Oh, Tak atas. sampai bawah lagi. Oh, okay. Okay. So, siapa yang perempuan, siapa yang dah sampai sini? ASW you dapat 1.164, 1.166. Sorry, tak dengar. Belum. Okay, Misha ke belum? Ke Patricia? Patricia. Okay. Patricia. Okay. So, siapa lagi yang dah dapat tadi?
Tak ada. Yang kira baru seorang je yang dapat. Yang cakap saya tadi siapa? 1.166 tu tak, siapa yang dapat 1.166? Muhammad Faiz Puan. Muhammad Faiz. Oh, Muhammad Faiz. Okey, Faiz. Okey. So Faiz seorang je yang dapat 1.166. Yang lain ada kira? Zulfadli, Amir Anwar. Belum kira. Saya dapat 1.17 Puan. 1.17. Okey. 1.17. Ke sebab you bundarkan macam tadi Faiz dapat 1.166, you dapat 1.17. Ke sebab you bundarkan ke tak? Ke memang you dalam you punya kalkulator dapat 1.17? Tak dengar. Ada kalkulator saya dapat 1.17. Oh, okey. Maybe saya salah dekat kod, data kod. Tak apa, mungkin sebab dia berdifferent sangat ke? Okey. Okay, sebab BED tu memang dah tetapkan. Okey, sebab BED 380. So kalau kau tangent theta, tangent 28.3, 1 bahagi tangent, 1 bahagi answer. Okey. So darab dengan D. D is 550 kan? Okey. D is 450. Darab dengan FYK 500.78. Okey, VED is 380. Okey, so saya dapat dekat sini samalah dengan Faiz 1.166. Saya dapat 1.164. Siapa dapat 1.64? Okey, saya dapat 1.166. Okey, so ada tadi dapat 1.17. Okey. So 17 ni dia agak besar juga tapi dia boleh lah, tak ada masalah. Okey. Cuma mungkin nak kena check balik dekat mana yang you silap. Mungkin you gunakan macam saya rasa saya dengan saya dah padam. Saya dengan Faiz mungkin gunakan 28.3 tu sebab gunakan ke semua nilai tersebut. Mungkin bila you gunakan you dapatkan nilai contingent 28.3 tu, contohnya you dapat 1.85. So you nilai dia panjang lagi kan, perpuluhan dia banyak lagi kat belakang tu kan. So you hanya ambil 1.85. So mungkin itu yang akan affect you punya calculation. Okay, macam saya dengan Faiz mungkin saya gunakan semua nilai tersebut. Sebab kita kan tekan calculator kan. So kita guna answer je. So dia akan affect dekat situ lah. Okay, so kat sini you akan dapat, kenapa double? 1.166. Saya syntax error. Syntax error. Okey. 1.166 ataupun 1.17. Okey. So bila kita dah dapat ASW over S ni, okey. So kita dah dapat dia punya satu nilai. Okey, so sekarang ni kita akan trialing lah. You nak trialing size berapa? Trialing size berapa? H8 ke H6 ke, tak ada masalah. Okey. 10. You nak guna try H10 ke, tak ada masalah. Okay, so you nak try H10. So sekarang nak try H10. Okay, so bila nak try H10, so kita tahu bila H10 ASW dia adalah 157. Okay, so ASW dia adalah 157 mm². So kalau macam mana dapat 157? Okay, sebelum ni saya dah explain you sama ada you refer table ataupun you boleh guna formula 2 pi d² over 4. Okay, so boleh dapat 157. Okay, D tu masuklah nilai 10 sebab kita nak try link kita bersaiz 10 mm. So sekarang kita dah tahu nilai ASW kita adalah 157. So it means kita boleh dapat nilai S. Okay, so di mana 157 divide by 1.166. Okay, so dapat nilai spacing lah 157 bahagi dengan 1.166. Okay, so saya dapat kat sini 134 ataupun 135 lah. Okay, so sama tak? Dapat 135 mm. Dapat sign. Okay, dapat spacing ni 135 mm. Okay, so spacing you dapat 135 mm sebab you nak guna diameter 10 mm. Okay,
So kat sini kita nak checking maximum spacing yang dibenarkan. Maximum spacing yang dibenarkan oleh Eurocode adalah berapa? 0.7. 0.75. Darab 450. Ya, 0.75D. So 0.75 darab dengan 450. So berapakah dia punya maximum spacing? 327.5. 327 ke 3337? 337.5. Okey, 337.5 mm. So ini dia punya maximum spacing. So bila kita check S lebih kecil daripada maximum spacing kan? Okey. S lebih kecil daripada maximum spacing, di mana 135 lebih kecil daripada 337. Okey, ataupun 338 mm. So means acceptable lah. So kita boleh guna nilai S tersebut 135. Okey. Tetapi dalam spacing, dalam table spacing 135 ni tak ada. So kita boleh refer table spacing lah. Dalam table spacing ni berapakah nilai standard yang ada? Okey. Untuk standard yang ada, so kita check table. So kita ada 125 dengan 150. Okey. So kita nak pakai 125 lah. So kat sini kita akan provide H10 at 125 mm center to center. Okey. Kenapa kita tak pakai 135? Sebab dalam standard punya spacing tak ada 135. Yang ada 125. Okey, ada 100. Tapi kita ambil yang makin kecil lah. Kita tak boleh nak ambil 135 tapi kita nak ambil 150. Tak boleh. Makin besar spacing, makin kecil dia punya area. So nanti dia punya strength makin kurang lah. So kita kena kecilkan lagi spacing tersebut. Okey, boleh jelas? Ada soalan? Okay. Kau ambil yang mana tadi, Puan? Saya ambil 125. Bila you refer table spacing, table yang apa? Bukan cross sectional. Table apa nama dia? Table 8 kalau dalam you punya nota dalam modul chapter 3. Tapi kalau dalam appendix tu saya rasa table 6 ke table 7 macam tu. Sebab dia difference lah. Sebab dalam appendix dengan modul lain punya dia punya numbering untuk table tersebut. Okay, so distance between bar yang ada hanyalah 125 dan 150. 135 ni terletak di antara 125 dan 150. Okay, so kita tak boleh ambil 150. Bila ambil 150, dia punya apa? Area tu makin berkurang. So kita kena ambil yang lebih kecil. 125. Okey, boleh jelas? Boleh jelas? Boleh, Puan. Okey. Puan. Ya. Yang trailing tu H10 kan? Trailing tu H10 means diameter 10 lah. Oh, H10. Ya, H10. H tu maksudnya dia punya type of reinforcement. H tu nak menunjukkan dia punya type of reinforcement. H tu nak refer kepada reinforcement ni, dia punya strength adalah 500. FYK dia 500. Sebab tu kita mention H. H tu dia sekadar simbol lah. Okay, H tu simbol. Symbol of reinforcement. Okay. So sini jelas. Okay, hopefully you faham. And then jika you tak sempat calculate, mungkin tak habis, but you boleh salin dia punya jawapan as a guide lah. Okay, nanti bila you calculate, you kira sendiri, at least you ada guide. Oh, Puan dapat jawapan macam ni. Okay, kenapa kamu tak dapat jawapan ni? Nanti you boleh bertanya. Okay, boleh jelas? Boleh. Boleh, okay. Jelas, Puan. Okay. So, saya nak bagi satu soalan yang lain lah. Okay. Soalan ni, okay, untuk full calculation lah. Okay, ni. Okay. A simply supported rectangular beam of 5 meter span carries a permanent action GK including surface of beam and variable action QK, which is 15 kN over meter untuk GK, 10 kN over meter tu untuk QK.
Okay, so dimension of beam is B times H. B is 300. H is 600 millimeter. Okay, and diberi FCK is 30 Newton over millimeter squared. FYK is 500 Newton over millimeter squared. And dia beri concrete cover which is C norm. Okay, C norm is 20 millimeter. Diameter bar is 20 millimeter and diameter link is 10 millimeter. So, jika dia beri concrete cover means you kena cari nilai D. H minus C norm minus diameter link minus diameter bar divide by 2. Sebab di sini tak beri nilai D, dia beri nilai H. So, you kena cari nilai D. Okay, boleh jelas? Okay, so saya nak you buat untuk bending sahaja. Saya rasa itu saja yang sempat lah. Okay. Itu pun hopefully sempat lah. Okay, boleh you kira untuk bending sahaja. And untuk shear dan juga deflection, you boleh calculate kemudian lah. Untuk kita discuss hari ni sehingga ni, boleh you calculate untuk bending sahaja. Boleh? Cari sehingga AS. Saya nak tengok you cari sehingga AS. Nak salin dia punya data, salin yang penting sahaja. Which is you salin GK berapa, QK berapa, B and H berapa. So salin yang data yang penting sahaja. Semua dah salin ke? Okay, semua tengah buat ke? Dah siap? Cepatnya. Kan salin yang penting saja. Macam ni kawan. Short je lah. Okay. So which is kita nak tengok. Oh, okay, saya dah cari ke? Okay, saya dah tunjuk. 19.10. Okay. So dapat tak jawapan dia? Saya nak tahu you dapat sehingga AS sahaja. Sebab selepas AS ni saya nak tunjuk ada satu lagi step dia. Aduh. AS minimum. Aduh. Okay. Okay, siapa yang dah dapat jawapan? Sama tak seperti jawapan saya?
Okey, ada dapat jawapan sama dengan saya? Sudah Puan. Okey, Idin dah dapat? Ke bukan Idin tadi? Faiz dah dapat? Sudah Puan. Okey, berapa jawapan? Sama ke? Sama-sama. Sama. Sehingga mana sama ni? AS. 476. Ya Puan. Okey. Okey, yang lain? Yes. Saya nak you cari sampai AS saja sebab selepas AS ni ada lagi step dia. Okey, selepas AS ni saya tak nak provide lagi sebab saya nak tunjuk ada another step. Iaitu kita nak kena calculate AS minimum. Okay. Kita nak buat comparison, memang kena buat lah. Walaupun BIM ni jarang dia lebih dia kurang daripada AS minimum, jarang sangat lah. Tapi mana tahu tiba-tiba berlaku. So memang kena buat checking. Okay, so semua dah sampai AS 476? Semua dah sampai? Belum? Jika belum, sila maklumkan. Jika belum. Akilah, Nasuha? Belum. Okay. Syazaliana? Belum Puan. Okay. Misha? Misha, Batrisha? Ya Puan. Dah sampai AS 476? Belum Puan. Belum. Isan? Dapat Puan. Dah dapat sehingga 476? Yap. Sama dengan Faiz. Okey. Okey. Zulfadli? Amir Anwar? Dah kira? Belum. Belum? Kira belum sampai AS. Belum sampai AS, okey. Aiman Hakim? Aiman Hakim? Belum? Saya nak cuba mengingat nama ni. Amar? Dah sampai AS? Belum. Belum. Syahrul Nizam? Belum. Okay. Okay. So di sini selepas you dah dapat nilai AS, okay, 476 mm², so you kena cari nilai AS minimum. Okay. Kenapa perlu cari nilai AS minimum? Sebab kita nak checking lah. Nak make sure kalau sebetulnya kita buat checking AS minimum dan juga AS minimum ni sebenarnya untuk check for control cracking. Okay. So kat sini kita akan kira untuk AS minimum. Sebelum ni kita ada kira AS minimum ni dalam chapter 3. AS minimum, AS maximum. Kita ada calculate this formula dalam chapter 3. So apa formula untuk AS minimum? So you boleh refer dalam appendix. Okay, so saya 0.6. Yes, 0.26. So saya dah masukkan appendix ni dalam you punya team. Okay, 0.26 FCTM divide by FYK BD. Okay, so ini dia punya formula AS minimum.
So sebelum kita nak kira AS minimum, dalam ni ada FCTM. So di mana kita kena cari dulu nilai FCTM. So di mana FCTM adalah 0.3 F apa? FCK. Kuasa, okey, 2/3 ataupun punca kuasa 3 kuasa 2. Okey. Punca kuasa 3 kuasa 2. Tapi tak apa, guna je power of 2/3. Okey, so masukkan nilai FCK 0.3. FCK berapa? 30. Betul? So 30 kuasa 2/3. So you akan dapat nilai FCTM. So berapakah nilai FCTM? Okay. So ini untuk langkah seterusnya. Selepas dapat nilai AS, kita belum provide lagi. Tapi kita cari dulu nilai AS minimum. Di mana kita nak checking nilai AS ni, AS minimum dengan AS ni mana lebih besar, mana lebih kecil. Itu yang kita lihat. Okay, Faiz dah kira, Ihsan dah kira. Berapa nilai FCTM? Nilai FCTM dia dapat 90 puan? Dapat berapa? 90. 90. 90? Kamu betul ni. 2.89. Ya, 2.896. Mana kau kira Faiz? 30 ni kuasa 2/3. Kuasa Dia tak boleh tu tekan salah tu. masuk. Kuasa 2/3. Boleh tekan, tapi 2/3 tu you kena bracket kan. Bila you tekan punca pula. Bila you tekan kuasa tu, tapi you kena bracket kan 2/3. Lupa. Tu yang dapat lain tu. Ya, sebab tu kena hati-hati sebab bila macam ni, dia memang kena beringat dengan bracket lah bila you tekan kalkulator ni. Apa-apa mesti kena ada bracket. Jangan tekan straight je. So dapat 2.896. So boleh kita masukkan dalam formula iaitu AS min. Okay. Iaitu formula AS min 0.26. FCTM is 2.896 bahagi dengan FYK 500. Darabkan dengan B. Okay, so B is 200, 300. Okay. And D is 550. So you akan dapat nilai AS min. Okay. But nilai okay, sebelum saya so saya sorry kat sini. Jangan masukkan nilai B dan D. B and D. So berapakah nilai AS min in term of BD? In term of BD you dapat nilai AS min 0.0012.
5 BD. Sama? Sama. Okay. So kita akan buat checking dekat sini. So kita check dia lebih besar daripada 0.0013 BD. Sebab 0.0013 BD ni dia punya limit dia. Okay. So jika dia lebih kecil daripada 0.0013, kita guna 0.0013. Tetapi kat sini kita dapat lebih besar means nilai ini boleh diguna. Okay, sebab 0.0015 BD lebih besar daripada 0.0013 BD. So, kita boleh guna nilai 0.0015 BD. So, kat sini baru kita boleh masukkan nilai B dan D. Bila kita tahu yang mana nilai yang kita boleh guna. Okay, 0.015 B is 300, D is 560. So, baru kita boleh dapat nilai AS minimum. So, kita akan dapat 252. yes, 252 mm squared. So, bila kita checking, sebab kita nak dapat kat sini, mesti kita nak checking dengan AS ni. Okay. So, saya rasa maybe ada yang belum sampai sini. Okay. Sebab yang dah sampai sini mungkin Ihsan dengan Faiz dan juga Idin mungkin. Okay. So, kat sini kita checking lah. Okay. So, saya akan buat checking. So, alat jauhnya. Okay. AS yang diperolehi tadi adalah 476 mm squared. So, dia lebih besar daripada AS minimum. So, berapa AS minimum? 252 mm squared. So, jika kita... So, di sini kita tahu yang mana yang lebih besar. So, nilai tersebut yang kita akan gunakan untuk as a reference untuk kita provide size reinforcement. So, di sini kita tahu kita akan guna AS iaitu 476. Nilai AS akan digunakan iaitu 476 mm squared akan digunakan untuk provide size and reinforcement lah. Okay. So, ni baru kita boleh nak provide berapakah you punya numbers. 476, berapa you nak provide numbers of reinforcement? Sekejap. So, sebenarnya nak tahu berapa size of reinforcement you nak provide. Sebab you refer lah dekat sini. Kat sini dia guna diameter bar 20. Okay. So, kita dah awal-awal dia dah assume diameter bar dia 20. So, kat sini kita boleh provide 2H20. So, di mana AS provide adalah 629 mm squared. So, baru complete lah. Siap. Okay. Ada yang kurang jelas ataupun mungkin Puan boleh explain lagi macam mana? Okay. Kan ambil 629 kan? Ya, 629. Sebab apa saya ambil 20? Sebabnya di awal soalan tu memang dia dah mention dia gunakan diameter bar, assume diameter bar is 20. So kita boleh provide lah. Ambil bahagian diameter bar 20. So kita ambil 2H20 sebab 2H20 lebih besar daripada 476 iaitu 629 lah dia punya area. Okay. Tapi kan jauh kan? Walaupun jauh, tapi sebabnya dia assume diameter bar dia at the first 20. Okay. Tapi kalau yang paling hampir dengan dia pun apa yang nak ambil kan? Kalau you check balik lah. Mana yang paling hampir. And also just to make sure yang paling hampir kena lebih besar kan? Yes. Tapi at first kalau you rasa nak provide tu size yang mana, you tengok dekat dia punya at early you punya calculation tu dia assume berapa dia punya diameter bar.
normally you akan je terus guna lah. Okay, yang ni boleh jelas sebab saya memang tadi saya minta kita buat sampai bending. And selepas bending, it means for shear reinforcement dan juga deflection checking, you kena buat. Proceed lah. Okay. Okay. So untuk bending memang dah settle sampai sini lah. Provide means dia adalah singly, kita tahu singly, so kita akan, ini you punya B and H. Okay, B 300 mm, H 600 mm. So ini you punya reinforcement. Kita provide apa? 2H20. So means ini 2H20. Okay. So ini cross section you punya beam lah. Cross section beam. Okay, so selepas dah kira untuk bending reinforcement, so kita proceed dengan shear reinforcement. And next is a deflection checking. Okay. So bila deflection checking ni tadi kita dah buat kan? Okay, nak kena cari L over D allowable dan juga L over D actual. Okay. So bila nak cari L over D allowable ni banyak digunakan, dia minta gunakan nilai AS. So bila nak guna nilai AS, kat sinilah kita guna. Kena refer balik bending. Berapakah nilai AS dia? Berapakah nilai AS provide dia? Bila nak guna. Deflection memang dia kena tengok semula kepada bending reinforcement. Okay, boleh jelas? Jelas. Okay. Jelas tuan. Okay, untuk you boleh proceed dengan you punya shear dan juga deflection checking nanti. Okay. Cuma untuk bending ni saya ada penambahan lah. Tadi saya bertambah dengan AS minimum. Okay. Sebab mesti kena buat checking. Bila you dah kira AS, mesti you kena checking dengan AS minimum. Kita takut in case you punya nilai AS tu lebih kecil daripada AS minimum. Okay, bila lebih kecil, tak bolehlah guna nilai AS tersebut. Kena guna nilai AS minimum untuk provide. Okay. Okay, ada soalan? Tak ada puan. Tak ada. Okay, so insyaAllah nanti saya juga akan sertakan sekali full calculation dia. But at the same time, you kena juga completekan solution untuk this question. Boleh? Boleh. Okay. So saya juga akan beri nanti, insyaAllah saya akan berikan dia punya full calculation untuk beam ni. Ada full solution dia untuk semua. Okay, means bending, shear dan juga deflection. As you punya guide, okay, in case memang yelah tak semua boleh tengok balik video kan, okay, so saya bagi dia punya full solution nanti. Okay. Okay, sampai di sini ada soalan? Setakat ini? Tiada. Isan? Isan menghilang ke? Okay. Amar? Ya, puan. Okay. Dah buat sampai mana Amar? Saya juga habis kelas kali AS provide. Oh, dah sampai AS provide. Okay. Zulfadli? Amirul Anwar? Puan. Okay. Dah kira sampai? S4 tadi saya berhenti kat situ. Okay. Saya tengok calculation pun. Okay. So nanti boleh sambung dengan shear dan juga deflection. Okay. So hopefully semua jelas. Okay. In case you ada lagi yang tak jelas atau tak faham sebab dalam appendix tu dah ada dia punya step lah. Okay. Dalam appendix yang saya berikan dah ada dia punya step. Untuk bending, untuk shear, untuk deflection ada dia punya step. Okay, so but in case you still rasa tak faham lagi, but you still boleh bertanya lah. Okay,
And disebabkan next week, okay, hari Ahad adalah cuti. Okay, and of course kita tak boleh buat kelas lah sebab takkan saya nak ambil masa cuti kamu kan, kamu pun nak bercuti. Okay, so hari Ahad adalah hari cuti. So memang kita hanya akan berjumpa minggu depan, hanyalah jumpa pula. So kita akan saya sangkut. kamu punya sangkut. Saya tak dengar juga Ihsan. Suara kamu. Keramai yang sangkut-sangkut sekarang. Line. Lanjut. Jadi hujan puan. Okey, tempat saya tak hujan. Okey. Okey. Okey, so tak apa. Ya. AS min sama dengan 0.26 tu. Ya. Atas FYK tu pun tulis apa? FCTM. Okey, so formula FCTM ada sebelah tu. 0.3 FCK kuasa 2/3. Okey. Ada? Okey, patutlah Ihsan. Okey, coverage tak okey. Line semua tengah tak okey. Okey, so tak apa. So nanti insyaAllah you cuba buat. Okey, so saya juga akan bagi dia punya solution nanti insyaAllah. But at the same time you kena buat juga. Okey. And hari Ahad kita tak akan ada kelas sebab hari cuti. Christmas. So dibawa ke hari Ahad. So kita hanya akan ada next class on Thursday lah, hari Khamis sahaja. Okay, so sepatutnya hari Khamis tu saya dah masuk pada slab design lah. Okay, so saya terus akan masuk pada slab sebab slab dengan beam dia punya design sama sahaja sebenarnya lah, tapi ada sedikit perbezaan tu sebenarnya nak consideration sahajalah. Okay, tapi dia punya formula masih sama, menggunakan formula yang sama untuk bending apa semua, tapi kita akan terus masuk pada slab nanti. Okay, so hanya mungkin hari sebelum hari Khamis tu saya akan masukkan ataupun upload solution untuk soalan inilah. Okay, the full solution. Okay, boleh? Boleh puan. Okay, so terima kasih. Okay, and boleh kita tangguhkan kelas? Okay, kita dismiss dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Okay, so jika tiada apa-apa, insyaAllah kita jumpa for the next session, insyaAllah. So kita tangguhkan dengan, dah tangguhkan. Okay, so terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih puan. Okay, sama-sama. Okay, sama-sama. Terima kasih puan. Sama, take care, jaga diri. Okay, nak bercuti ni. Okay. Okay, selamat bercuti. Selamat bercuti puan. Okay, terima kasih. Sama-sama puan. Okay. Assalamualaikum puan. Waalaikumsalam.